Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton video tayangan pengajaran Cikgu Rin dalam channel YouTube PDPR bersama Cikgu Rin. Okey, untuk pada hari ini kita akan mulakan pengajaran kita dengan tajuk yang pertama 1.1 peralatan perlindungan diri. Subtopik 1.1.1 iaitu menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Okey, so pada skrin yang pertama ni, cikgu mulakan dengan tajuk peralatan perlindungan diri. So tadi kamu mesti boleh menyatakan dengan contoh, menyatakan peralatan perlindungan diri dengan contoh. Okey, yang pertama, cikgu terangkan, cikgu kenalkan Google. Apa fungsi Google ni? Okey, Google ni adalah berfungsi untuk melindungi mata dari terkena bahan kimia berbahaya. Kat mana lagi awak dengar Google selain kalau kita pakai dalam makmal? Biasanya kalau snorkeling kita pakai Google, kalau kita swimming kita pakai Google sebab kita nak melindungi mata. Tapi dalam konteks di dalam makmal sains, Google ini kita pakai untuk melindungi mata dari terkena bahan kimia berbahaya. Okey, peralatan yang kedua ialah topeng muka. Topeng muka cikgu rasa semua orang dah tahu sebab pandemik COVID ini dah wajibkan di mana-mana kita pergi untuk pakai topeng muka. Apa fungsi topeng muka? Okey, fungsi topeng muka untuk melindungi hidung dan mulut dari terhidu bahan kimia berbau, sengit dan mudah meruap. Di dalam makmal sains kita akan handle bahan kimia yang kadang-kadang baunya kita panggil tengit lah, bau yang busuk dan mungkin beracun. So sebagai perlindungan diri semasa kita menguruskan ataupun mengendalikan bahan kimia dalam makmal, kita pakai topeng muka. Okey, peralatan yang ketiga ialah sarung tangan ataupun kita biasa panggil glove lah. Bahasa Inggeris dia kita panggil glove. Sarung tangan dalam makmal ni biasanya dibuat dari getah. Okey, untuk melindungi tangan dari terkena bahan kimia berbahaya. Okey, so masa kita mengendalikan bahan kimia, kita pakai mask, kita pakai sarung tangan. Dan sarung tangan dalam makmal biasanya dibuat daripada getah. Okey, yang keempat adalah baju makmal atau kita panggil lab coat lah. Okey, so kalau biasa kita tengok pembantu makmal ataupun orang yang bekerja dalam makmal, okey, biasa mesti pakai baju makmal atau kita panggil lab coat. Lab coat ini apa bezanya dengan baju biasa? Dia terdiri daripada lapisan keselamatan, mudah dibuka jika ada kecemasan dan berfungsi melindungi dari kerosakan pada fabrik baju kita, pakaian kita. Kalau terkena, dia tak direct kena baju kita. So dia ada perlindungan, kita pakai lab coat untuk lindungi baju kita. Okey, dan peralatan yang kelima adalah kasut bertutup yang ada ciri keselamatan. Apa fungsi kasut? Untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. Pakai sandal, kalau jatuh terus kena jari kaki kita kan. Okey, so tadi 5 peralatan tu apa? Google, sarung tangan, topeng muka, baju makmal dan kasut bertutup. Okey, seterusnya adalah peralatan pelindungan diri. Okey, kalau awak tengok di dalam makmal, peralatan perlindungan diri ini adalah tinggi seperti ini, kemudian dia ada penyiram kecemasan. Okey, penyiram kecemasan ni fungsi dia adalah untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. Tadi untuk kita lindungi diri kita pakai lab coat. Tetapi contohnya kalau kita tak pakai lab coat dan kita terkena percikan bahan kimia. So apa yang awak perlu buat? Cepat-cepat awak pasangkan buka penyiram kecemasan, dia macam kita, dia akan bilas seluruh badan kita. Badan dan pakaian.
kalaulah bahan kimia itu terpercik di mata, kamu boleh buka air pada pembilas mata, dia macam sinki. Fungsi dia adalah untuk mencuci atau membilas mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Okey, peralatan pelindungan diri dalam makmal yang seterusnya, kalau awak tengok macam peti ni, ini namanya kabinet aliran lamina. Fungsi kabinet ini adalah untuk mengelakkan kontaminasi semasa aktiviti berkaitan mikrobiologi dijalankan. So bila kita handle satu piring petri yang ada mikrob, so kita boleh guna atau simpan dalam kabinet aliran lamina ni. Apa itu kontaminasi? Kontaminasi dalam bahasa yang senang awak nak faham, kita tak nak benda tu tercemar. Contaminate. So tak nak berlaku pencemaran dekat micro ataupun petri dish yang kita handle tu. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kebuk wasap. Kebuk wasap biasanya kalau kamu nak tengok dia berada dalam makmal kimia. Kebuk wasap ni adalah peralatan yang kita guna dalam makmal apabila kita menjalankan eksperimen yang melibatkan bahan mudah meruap seperti asid pekat, alkali pekat, amonia, dikeluarkan bau, dikeluarkan wasap. Mudah terbakar, beracun, menghakis dan berbau. Kita uruskan atau kendalikan bahan kimia yang jenis ini dan kita mesti kendalikan menggunakan kebuk wasap. Okey, so ini saja untuk topik ini. Tadi kita dah cerita peralatan perlindungan diri untuk diri kamu kita pakai dan peralatan perlindungan diri dalam makmal. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada aktiviti pengukuhan. Okey, aktiviti pengukuhan ni apa yang awak perlu buat? Cikgu nak awak salin balik soalan. Awak ingat balik apa yang cikgu ajar, fahamkan. Kalau tak ingat, boleh tengok balik nota dan go through kepada semua soalan nombor 1 dan 2. Okey, kalau kita tengok cikgu bacakan. Nyatakan fungsi bagi peralatan perlindungan diri pada murid berikut. Yang tadi cikgu dah terangkan apa kebaikan kegunaan Google, topeng muka, baju makmal, kasut bertutup dan sarung tangan. Okey, soalan kedua, nyatakan tempat yang perlu digunakan bagi situasi di bawah. Ahmad ingin menjalankan satu eksperimen berkaitan mikrob. Cadangkan peralatan yang perlu digunakan. Apa peralatan tu? Okey, Ali ingin melakukan tindak balas antara amonia pekat dengan asid hidroklorik pekat. Berikan peralatan yang perlu Ali gunakan dan jelaskan fungsinya. Tadi pun cikgu dah terangkan. So untuk 3 soalan ni awak salin dalam buku nota dan jawab soalan. Awak boleh ambil gambar hasil kerja kamu dan hantar kerja kamu pada cikgu melalui personal WhatsApp. Okey, terima kasih. Itu saja. Kita akan jumpa pada kelas akan datang.